Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 8 hari bulan 1 2023 kita dapat kembali bersama dalam ulasan buku Atabatul Ubudiyah. Atabatul Ubudiyah disebut tentang tingkatan al-ubudiyah, perhambaan manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang darjatnya tinggi, ada orang darjatnya sederhana, dan ada orang yang rendah dia punya darjat. Maka kita mengatakan setiap orang itu ada martabak dia, ada atabah, ada bendul yang dia kena naik untuk sampai ke martabak yang lebih tinggi. Tajuk kita pada kali ini, La ghina lil abdi anillahi azza wa jalla. La ghina lil abdi anillahi azza wa jalla, maknanya seorang hamba itu tidak terkaya, tidak boleh lepas diri daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap hamba Allah Ta'ala ini berhajat kepada Allah, berhajat kepada rahmat Allah, berhajat kepada keampunan Allah, dan berhajat kepada segala perkara yang berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, tajuk kita La ghina lil abdi anillah, maknanya seorang hamba Allah Ta'ala itu tidak boleh lepas daripada Allah. Sesungguhnya perbincangan kita tentang iftiqaruna, berhajatnya kita, perlunya kita, bergantungnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah satu bahagian daripada penjelasan tentang hakikah al-ubudiyah, perhambaan yang tidak mungkin seorang itu boleh lepas diri daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hebat pun dia mengaku dia ni hamba Allah, kata dia tak mengaku, tetap dia itu adalah merupakan hamba Allah Azza wa Jalla. Kerana itu dalam beberapa surah, ada 7 surah dalam Quran dia panggil al-musabbihatis sab'ah. Allah Ta'ala mula dengan sabbahalillah au yusabbihu lillah. Ini kata ulama tafsir, semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, sama ada dia beriman atau dia tak beriman, tetap dia bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla secara dia panggil lisanul hal. Mungkin lisanul maqal dia tak tasbih sebab dia kafir, ataupun sebab dia ahli maksiat, tetapi dia tetap bertasbih kepada Allah dari sudut lisanul hal. Lisanul hal dia bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala itu, dalam kita cuba bagi pelajar yang suka tadabbur Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah Fatir. Surah Fatir ayat 15. Surah Fatir ayat 15. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu semua ini fakir, berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah yang kita berhajat itu? Siapa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah SWT yang maha kaya, dia tak perlu kepada orang lain, dia tak perlu kepada anak bini, dia tak perlu kepada penolong, pembantu. Al-Hamid, Allah Ta'ala yang terpuji.
Jadi di ayat ini Allah Ta'ala bawa kepada kita dua perkara. Antumul fuqara wa huwal ghani. Antumul fuqara, kamu fakir. Kamu berhajat kepada Allah. Allah al-ghani, kaya, dia tak perlu pada kamu. Habis kenapa Allah suruh kita ibadat? Kenapa Tuhan suruh kita salat? Kenapa Tuhan suruh kita puasa? Suruh sedekah, Lish? Sebab bukan Allah nak. Allah nak beri pahala kepada kamu di atas ketaatan yang kamu lakukan itu. Jadi dia panggil balasan dia bersyarat. Mu nak pahala aku? Nak. Mu nak syurga aku? Nak. Mu nak nikmat yang aku sediakan? Nak. Kamu taat. Bukan ketaatan itu membayar syurga, tak mampu, tak padan nak bayar. Tapi ketaatan itu menjadi nilai untuk Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita, nikmat yang besar yang disediakan kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut wahwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala yang kaya, yang terpuji. Khassah. Jadi bagi sebahagian ahli-ahli al-maddiyun, materialis, dia nampak kalau kata kaya tu kaya harta. Kalau kata dia ni, kaya apa? Naik basikal buruk kaya. Kaya apa dia ni? Baju pun cari, tak berosok. Kaya. Jadi tasawur, pandangan orang-orang yang duduk di zaman materialistik ni, madiah ni, dia nak nampak kalau sebut kaya harta. Jangan gitu. Maka yang kita nak perkenalkan di sini, kaya kita bukan semestinya kaya dengan harta. Banyak lagi kekayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Banyak lagi kekayaan. Contohnya, suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar. Abu Zar ni seorang sahabat yang zuhud. Zuhud dia. Di akhir hayat dia tak boleh tinggal di bandar Madinah. Sebab bandar Madinah sudah membangun. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman, bandar Madinah telah membangun. Ialah harta Allah Ta'ala beri banyak dengan melalui harta ghanimah. Harta rampasan perang melalui harta yang banyak ini menyebabkan nampak macam satu kemewahan di Madinah. Abu Zar yang zuhud ni tak hidup. Jadi pernah Nabi SAW dialog, berinteraksi, bawa cerita kepada Abu Zar waktu Nabi hayat Nabi. Nabi SAW kata apa? Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, atara anna kasratal mali huwal ghina? Kamu rasa, pada pandangan kamu, banyak harta itu ke tanda orang kaya? Kalau tanya kita, apa kita jawab? Iya, bala ya Rasulullah. Benarlah, orang kaya ni orang ada harta lah. Maka Nabi SAW beritahu, innamal ghina ghinal qalb. Orang yang betul-betul kaya itu apabila hati dia itu bersifat qanaah, bersifat syukur, memadai, tidak tamak dengan apa yang ada. Bukan mana tak tamak tu dia tak kerja, tidak, dia kena bekerja, tapi dia tidak tamak. Dia tahu rezeki yang dia beri ni setakat tu Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Tak usah duduk tamak, tak usah duduk, orang panggil tak usah duduk besar kepala dan sebagainya. Wal faqru, tengok ni, wal faqru faqrul qalbi. Orang fakir itu orang yang fakir jiwa dia. Jiwa dia fakir, tamak nak harta, tidak ikhlas dalam ibadat. Ini fakir yang melampau ini dalam penilaian Allah Azza wa Jalla, fakir yang berat. Man kana al-ghina fi qalbihi, siapa dia sifat kaya tu terpahat dalam hati dia, fala yadurruhu ma laqiya minad dunya, tidak memberi mudarat dalam kesan dalam hidupan dia apa dia jumpa dalam dunia. Wa man kana al-faqru fi qalbihi, kalaulah sifat fakir itu terpahat dalam hati dia, fala yughnihi ma ukthira lahu fid dunya, tidak akan kenyang, tak akan cukup, tidak akan berpada walaupun dia telah memiliki jutaan duit ataupun gedung-gedung harta dunia yang dia milik, semuanya tidak menjadikan dia kenyang ataupun berpada dengan apa yang dia ada. Allahu Akbar. Wa inna ma yadurru nafsahu syuhha,
syuhha, dia memberi mudarat kepada dia, sifat bakhil. Ini kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Takut sifat ini terpalit dengan kita, iaitulah kaya kita ni sifat fakir hati. Tamak nak pada harta, tamak nak pakat, tamak nak kedudukan, tamak nak tu nak ni. Tetapi kita tidak tamak kepada keampunan Allah, kita tidak tamak mencari keredaan Allah, kita tidak tamak melakukan ibadat-ibadat yang boleh menyenangkan kita di akhirat. Nas'alullah as-salamah. Hadzal hadis rawahu al-akhrajahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra wa Ibn Hibban wa Tabarani wa sahahahu fi Sahih al-Jami'. Jadi hadis ini dinilai sahih oleh dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, mengatakan hadis ini sahih. Baiklah. Para jemaah sekalian, inna afqaral ibad lillah, orang yang sangat berhajat kepada Allah, orang yang hatinya kuat bergantung kepada Allah, orang yang sangat kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, orang ni Allah Ta'ala akan letak dalam hati dia sifatul ghina fil qalbi, sifat kaya dalam hati Allah. Maka bila kita berfikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kita duk mikir Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala maha berkuasa, kita fikir. Yang lain-lain tak usah duk fikir. Maka an hazal faqr al-qalbi, bila hati kita rasa fakir, rasa berhajat kepada Allah, ketika itulah kita akan bermunajat. Kita akan sentiasa mendampingkan diri kepada Allah, sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan ketaatan, melakukan ibadat, melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Sebab kita tahu kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjadikan sebab orang ni rasa bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab apabila dia menyedari, dia kenal diri dia sangat lemah, sangat berhajat, sangat bergantung kepada Allah, maka ketika itu dia akan betul-betul tawajuh menghadapkan diri dia, muka dia, ibadat dia betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia tahu yang mutlak, kuasa mutlak yang perlu kita dampingi, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita letakkan Allah Ta'ala di hadapan kita, makhluk-makhluk yang lain itu kecil belaka, semua perkara yang berlaku di atas dunia ini bi amrillahi, dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang milik dunia ini, ya tasarrafu, Allah Ta'ala buat, lakukan mengikut apa yang dia nak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak ada siapa boleh pertikaikan apa yang Allah buat, tapi kita dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kena tanyanya kita, bukan Allah kita tanya, kenapa Tuhan buat gini? Kenapa Allah buat? Tak ada siapa boleh tanya kenapa. Yang kita tanya, kenapa kita tidak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla? Tadi saya buat satu soalan untuk sama-sama kita fikirkan. Zikir ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sangat simple, sangat mudah untuk kita lakukan. Tapi kenapa beratnya kita nak zikir? Daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa ribu kita sudah zikir? Ribu kan banyak. Berapa ratus kali kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? Berapa kali? Ustaz, janganlah tanya. Kalau tanya kan nampaklah tak banyaknya. Ada setengah orang tu sambil-sambil dia bergurau, dia kata, Ustaz jangan tanya, kalau saya jawab kan jadi riak. Saya kata, kalaulah menjawab soalan ni menyebabkan riak, jangan jawab. Yang saya bimbangnya bukan takut riak, takut tak ada. Nak jawab macam mana tak ada? Daripada pagi tadi sampai sekarang ni baru nak zikir bila Ustaz sebut Allahu Akbar. Betapa laranya kita, betapa Allahu Akbar. Orang panggil lara kita ni. Tak banyak mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab hati kita tidak begitu bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baiklah. Apabila seorang itu betul-betul bergantung hati dia dengan Allah Azza wa Jalla, maka akan nampak beberapa kesan asar al-ghina.
kesan daripada kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla ni ada beberapa perkara yang disenarai pendekkan oleh para ulama kita yang kita cuba cari insya-Allah. Yang pertama, saya tawakkalu alaihi wala budda. Yang pertama sekali dia akan berpegang dengan sifat tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu. Allah kata hendaklah kamu bertawakal kepada Allah, mana kita bergantung hati kita dengan Allah. Bukan makna tawakal itu takwak hija. La, itu orang pening nama dia lagi tu. Ada setengah orang ni bila kata saya tawakal. Kenapa pak cik tidur di masjid itu tak pergi masjid, tak pergi kerja? Tawakal. Kenapa kebun awak tu panjang rumput daripada pokok? Tawakal. Ini kata tawakal. La. Ulama katakan itu bukan tawakal, itu tawakul. Tawakul mana orang pemalas. Orang tawakal ni orang buat kerja. Lepas dia buat kerja, barulah dia apa? Lepas dia buat kerja, dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak jadi. Setelah kita bazlul juhd, kita dah buat segala perkara yang terbaik yang kita mampu buat. Kalau benda tak jadi juga, itu baru kita kata tawakal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan meletakkan segala hajat dia, keperluan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kena salah faham tu. Dia buat kerja, tapi kita letakkan hajat kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan dalam hadis Nabi kata apa? Kalau tali kasut putus pun kena minta dengan Allah. Bukan makna tak pergi beli tali, pergi beli. Tapi kita minta dengan Allah, makna ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Tuhan, aku rezeki kalau aku dapat kasut baru, dapat selipar baru, dapat tali kasut yang baru ni. Jadi kena pergi belilah, jangan kata pakai tunggu. Macam Allah Ta'ala COD hantar mari, poh laju mari depan tangga ni, Tuhan hantar tali kasut sebab munduk orang tadi. Lah, itu orang tak betul. Itu orang macam tu berfikir ini orang kena hantar ke hospital jiwa, jawab dia. Satu tiga. Yang ketiga, wala yakhafu min syai', dia tak akan takut lagi daripada segala perkara selain daripada takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tengok ular, tak takut? Tuan dan puan, takut ada dua kategori. Satu dia panggil takut jibili, takut naluri. Itu biasalah. Tengok serigala, tengok benda-benda hayawan muftaris, hayawan yang ganah-ganah ni mesti kita takut. Setengah orang tengok cicak pun dia bertempit. Bukannya takut, geli. Macam-macam ada tak? Takut. Tengok cicak takut. Cicak bukan gigi orang. Kalau gigi pun tak sakit. Tapi kalau tengok skorpion, walaupun sama besar dengan cicak contohnya, tapi jangan main. Dia ada sengat, dia ada apa ni yang berbahaya. Maka maknanya bila kita ni bergantung Allah, kita tak takut lagi kepada makhluk. Artinya kita tidak takut, bukan takut naluri tadi. Takut naluri tak salah. Kenapa kamu ni tak berkata benar? Takut orang marah, takut ditukar, takut di macam-macam, turun pangkat lah. Kata je yang benar. Kita tahu Allah Ta'ala yang beri kepada kita rezeki. Allah yang beri kepada kita dilantik sana sini. Jadi jangan kita rasa kita takut sampai mereka tak boleh buat kerja. Kenapa tak pergi masjid? Takut orang marah. Kenapa tak? Subhanallah. Maka itu kita tak nampak. Sebab apa? Kenapa bila kita betul-betul kenal Allah Ta'ala Al-Ghani, maka kita akan tawakal, kita akan minta segala hajat kita dengan Allah. Kita tak pergi cari kubur-kubur, tok wali, tok keramat, tunggu-tunggu kayu, tak ada. Dan kita tak takut kepada makhluk, kita takut hanya kepada Allah. Li'anna kullama adahu faqir. Kerana semua makhluk ni, dia pangkat besar ke, dia bos ke, dia apa ke, semuanya faqir ilallah. Semuanya faqir ilallah. Jadi apabila orang ni ghaniyan billah, bila kita rasa kita kaya dengan bergantung pada Allah Azza wa Jalla, pada ketika itu hati dia khada'a lahu, hati dia akan tunduk pada Allah. Dia akan merasai hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia akan menyerah diri kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan taat melakukan segala perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah kita nampak, kalau kata aku takut ke Tuhan, ni ada sekumpulan yang saya rasa pelik. Mengaji kita tasawuf kuat.
Sudah habis kitab, belum turun masjid lagi, air keluar rokok sebatang seorang. Kita kata di manalah dia orang ni. Lepas-lepas ngaji kita tahu bawa benda haram. Rupanya Tok Syekh dia kata tak haram. Sebab itu untuk orang syariat tak boleh. Tapi kita sudah hakikat ni, tak ada masalah. Nak masalah laki-laki perempuan boleh. Melompat sekali dalam zikir, tutup lampu laki perempuan boleh. Sebab kita sudah naik makam. Kita kata makam syaitaniyah. Bukannya makam mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada orang yang boleh keluar daripada syariat. Walaupun Nabi SAW sendiri, sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi darjat dia, Nabi tak keluar daripada syariat. Nabi salat, Nabi tak suruh Abu Bakar kata, Abu Bakar, Umar salat, aku sudah naik pakam syariat. Tidak ada. Hati-hati tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan dipermainkan oleh syaitan. Dia panggil talbisu iblis, berselindung di sebalik nama hakikat, tarekat, makrifat, apa segala benda yang ada ni, yang akhir sekali diketepikan syariat. Dan arahan Allah Ta'ala tidak dipeduli dengan slogan-slogan yang dicipta, yang akhirnya membawa manusia ini ke binasa. Na'udzubillah. Itu masalah. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi bila orang dah rasa dia ni bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tunduk. Segala perasaan dia mengikut kehendak Allah Ta'ala, dia akan akur pada perintah Allah Ta'ala, dia akan segera mencari keampunan dan keredaan Allah. Di mana saja ada ruang untuk dapat keredaan Allah, dia akan pergi. Dengar je azan, muncul. Ada orang sakit, ziarah. Sebab ada beberapa tempat yang disebut dalam azhar, Allah Ta'ala nak tengok kita di situ. Di antaranya, salat jemaah. Tuhan nak tengok kita ada situ. Kita ada ke tak ada? Ada orang cerita, orang ni dakwa dia ni ahlilah. Ahli yang tinggi darjat, pergi masjid tak pergi, solat jemaah tak ikut. Sebab apa? Dia kata imam di masjid itu tak sah, dia tengok di aras. Kita kata ini apa punya permainan macam ni? Itu main-main dengan syariat. Jadi orang yang betul-betul kena Allah, bersegera dia mencari keampunan Allah Azza wa Jalla, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Di mana Tuhan nak tengok kita ada, dia muncul di situ. Allah nak tengok kita di masjid solat jemaah, ada. Allah nak tengok kita berada dalam majlis ilmu, kita ada. Allah nak tengok kita dalam majlis tadabbur, kita muncul. Allah nak tengok kita di tempat ada kematian, kita solat jenazah, kita muncul. Allah nak tengok kita ada di tempat orang sakit. Allah nak tengok dia ada tempat yang orang-orang susah, kita pergi bantu. Kita muncul di tempat-tempat yang Tuhan nak tengok kita di situ. Jangan sekali muncul di tempat yang Tuhan benci kita ada di situ. Tempat maksiat, tempat mungkar, tempat lain-lain, maka kita mengatakan itu tempat yang tidak bagus untuk kita munculkan di situ. Jangan kita munculkan. Jadi para jemaah sekalian, wa kadzalika yu'siru, seorang hamba tadi pun melebihkan apa ni, kita rasa terkaya kita dengan Allah Azza wa Jalla daripada nafsu kita sendiri. Nafsu kita nak, tapi bercanggah dengan kehendak Allah, kita akan ketepikan. No ya nafsu, tidak, aku akan akur pada perintah Allah Azza wa Jalla. Kan? Jadi apabila nafsu kita ni mengikut kehendak Allah Ta'ala, maka hawa nafsu terpaksa kena tunduk di bawah kehendak dia. Hawa nafsu terpaksa kena akur, tunduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan akan ditukar daripada kedudukan kemewahan waktu kita muda-muda dulu kepada kedudukan yang baik, iaitulah mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi tuan-tuan kena ingat, bukan senang. Tidak mudah nak didik nafsu, nak meninggalkan kebiasaan, menjadi keseronokan dalam hidup, tidak mudah. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang soleh yang kita akan sebut nanti, dalam sirah orang yang soleh, kita akan nampak betapa mereka sukar. Ada setengah ni mengatakan bahawa kabattu nafsi 20 aman. Aku lawan nafsu aku didik nafsu aku selama 20 tahun. 20 tahun duk lawan. Kita nak tidur, nafsu nak tidur, kita bangun tahajud. Nafsu nak makan, kita puasa. Nafsu nak rehat, kita baca Quran. Macam-macam kita lawan. Akhir sekali, lepas 20 tahun, nafsu tunduk, dia akur. Ketika itu senang bagi kita. Nak tahajud mudah, nak puasa mudah, nak apa saja pun dalam perkara yang ibadat mudah, sebab nafsu telah tunduk kepada akal dan kehendak kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla.
Jadi para jemaah sekalian, itu di antara kesan-kesan yang terjadi kepada seorang hamba Allah yang telah berlawan dengan nafsu dia, hamba Allah Ta'ala yang telah menjiwai bahawa kita ni bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata dalam kitab kita ni, wa in aradta misalan amaliyan, dia kata kalau kamu nak mencari contoh dari sudut amali, farji' ila siratin nabawiyah, murajuk kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Azza wa Jalla sampai rumah dia tak berasak dapur sebulan. Dalam sewaktu Nabi kita sedang menggali parit dalam peperangan Ahzab, ikat batu di perut kerana terlalu lapar. Tak ada makanan. Nak kata apa? Sahabat-sahabat Nabi sama juga. Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah, tak ada makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah rebah dalam raudah Masjid Nabi. Orang kata dia gila, rupa-rupanya terlalu lapar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya syorkan untuk cerita ini, supaya kita ringkaskan tajuk kita ni, ada buku yang anda baca. Saya baca untuk tuan-tuan yang sukar untuk memahami bahasa Arab ataupun tak ada masa nak baca. Tajuk kitanya Kisah Nabi dan Para Sahabat. Kisah Nabi dan Para Sahabat radhiyallahu anhum. Ada dalam YouTube. Cari dalam Halaqah Abu Anas Madani dalam YouTube. Tuan-tuan akan jumpa cerita-cerita yang pelik ni. Abu Hurairah rebah, Sayyidina Abu Bakar, Umar keluar daripada rumah kerana mencari makanan. Kita akan jumpa yang pelik-pelik. Jadi kata di para ulama dalam kitab, fala yujadu sahabiyun wahidun, tidak ada seorang pun sahabat khafal faqra ala nafsi, yang takut dia jadi fakir. Kalau dia sedekah, kalau dia buat infak, takut jadi fakir. Tidak ada. Sedangkan mereka tak ada harta pun, tapi bila iklan infak, orang yang awal akan holo para sahabat. Yang tak ada makanan di rumah, dia pun sanggup buat balik tetamu. Dia sanggup tidurkan anak dia tanpa makan. Dia sendiri tak makan. Buat padam lampu. Contohnya bagaimana mereka. Allahu Akbar. Jadi mereka ini walaupun tidak banyak harta, tapi kasratu zawajat, mereka ramai isteri. Pada masa itu ada perempuan-perempuan, wanita-wanita sahabat ni yang sudah janda. Kenapa dia janda? Sebab suami telah mati syahid. Jadi bila sahabat ni mati syahid, sahabat lain pula tolong ambil isteri dengan anak-anak dia, tolong jaga. Tak lama dia pula pergi mati syahid. Tak ada pula isteri lepas kahwin dengan dia pegang kaki. Abang, jangan lagi pergi jihad, saya dah serik, saya dah perit, jadi janda berapa kali dah ni. Jadi sahabat-sahabat tu begitulah keadaan, sebab mereka sering pergi jihad, mati syahid. Jadi walaupun begitu, ada di kalangan mereka yata'abbaduna bikataksirin nasli. Ada di kalangan mereka beribadat pula, menganggap mencari pahala dengan memperbanyakkan zuriat. Banyak zuriat ni cari pahala ke seronok-seronok? Ni jangan duk main. Orang-orang yang anti poligami apa tak sedut dengar. Itu karut belaka tu. Orang yang duk bela wanita-wanita tanpa kahwin, tak mengamuk kita. Bila bunyi orang kahwin mengamuk. Kenapa? Ada sebuah buku yang saya usahakan tulis. Nama dia Keindahan Islam. Cari buku ni, Keindahan Islam. InsyaAllah sedang dicetak. Salah satu daripada tajuknya, kenapa Islam membenarkan poligami. Kenapa Islam... Tapi saya tangguhkan tajuk ni sehingga buku tu selesai. Jadi sahabat ni, yata'abbaduna bi taksirin nasli, mereka nak ramaikan zuriat. Sebab apa? Supaya Nabi kita bangga di akhirat esok. Masya Allah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nabi kata kahwin itu bahagian daripada sunnah aku. Siapa tak kahwin, tak mau kahwin. Sebab tak mau kahwin lah, bukan sebab tak ada jodoh, dia tak nak nikah, maka orang itu bukan pengikut sunnah aku. Nabi kata, wa tazawwaju, kahwinlah kamu, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan ramainya umat aku dengan umat yang lain pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi sebab itulah hadis ini sahih, dah keluar akhrajahu Ibnu Majah wa Dailami bi sanadin sahih.
Kita mengatakan sahabat-sahabat ni Masya Allah, Tabarakallah, mereka mengambil peluang untuk menyukakan hati Nabi, untuk menggembirakan Nabi dengan ramainya apa? Ramainya umat. Masya Allah. Dan tidak ada di kalangan sahabat yang penakut. Bukan soal takut bini ni, soal takut nak lawan orang kafir. Tak ada. Cuba tengok. Dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab yang berlaku di Madinah pada tahun 5 Hijrah. Peperangan Ahzab ni. Kafir Mekah dengan kafir Madinah bergabung. Nama di Ahzab, pakatan kafir-kafir di sekitar Madinah dan Mekah. Mereka buat pakatan untuk apa? Untuk melanyak Madinah. Maka mereka dapat kumpul 10,000 tentera. 10,000 tentera. Jadi bila orang bagi tahu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, wahai para sahabat Nabi sallallahu dan para sahabat, orang Quraisy, geng-geng kafir sudah berkumpul untuk melanyak kamu. Kandalah kamu takut. Apa jadi? Allah gambar kepada mereka, fazadahum imana, mereka bertambah lagi iman. Lagi kuat tekanan, lagi kuat iman. Sebab apa? Sebab dia bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Lagi kuat dia orang lawan, lagi kuat kita tawakal kita lagi tinggi. Dan di antara kata-kata mereka, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala yang jaga kami, sebaik-baik penjaga kita Allah. Jadi kata Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata-kata ini telah dikata oleh Ibrahim sewaktu dicampak dalam api. Ibrahim sewaktu nak campak dalam api, mereka kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala lah jaga aku, Allah lah sebaik-baik wakil. Ibrahim kata, campak masuk dalam api, Allah perintahkan, ya narukuni bardan wa salaman, wahai api, jadilah sejuk dan sejahtera, aman kepada Ibrahim. Ulama tafsir kata, kalau Tuhan tak kata aman, mati Ibrahim dengan sejuk. Tapi bardan wa salaman, sejuk dan tenang, macam aircon lah. Jadi kalau kata sejuk tak ada aircon, jadi macam peti ais, mati kita, beku lah. Itu hadis ini dalam Bukhari dan lain-lain riwayat yang menyebut kepada kita para jemaah sekalian. Itu contoh-contoh yang kita nak tengok bagaimana lam yakhafun a'da'ahum, mereka tidak takut pada musuh-musuh. Sebab apa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa zadahum imana, bertambah iman mereka. Sebab apa? Mereka lagi takut pada Allah daripada duk takut pada makhluk. Jadi kalau kita baca sirah para sahabat, bagaimana keberanian mereka, banyak lagi cerita-cerita, saya pun tak sempat dah tuan-tuan. Maka kita mengatakan bahawa jadi semua itu duduk di mana? Sebab punca dia istighna. Apabila kita rasa kaya dengan Allah Azza wa Jalla, bukan kita terkaya daripada Allah, kita rasa jiwa kita kaya apabila bergantung dengan Allah, maka ketika itu Allah Ta'ala letak kekayaan kita dalam hati. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jadi maka di sini orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai sifat tawakal yang tinggi ini, sebab apa? Sebab semua perkara yang Tuhan buat, kita rasa tenang. Dalam surah As-Sajadah yang ayat 5 yang kita baca pagi Jumaat, yudabbirul amra. Allah yang susun atur segala perkara. Jadi kalau kita tahu bila Tuhan susun atur daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala bersifat Al-Hakimul Khabir, Allah Ta'ala yang bijaksana, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala yang bijak dalam segala perkara, sudah pasti susun atur dia, memberi pulangan yang baik, memberi ketenangan kepada kita, dan memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang betul-betul mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka bacalah sirah Nabi dan sirah para sahabat serta orang-orang yang soleh, bagaimana kita akan nampak fenomena mereka ini bergantung dengan Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara yang sangat memberi motivasi kepada kita. Ni kita duk baca cerita penyanyi, duk baca cerita pelakon, duk baca cerita bintang-bintang tu. Bintang sebenarnya bukan bintang pun, tahi bintang je. Bintang-bintang ni orang yang taat kepada Allah Ta'ala, bukan orang yang derhaka. Tapi apa boleh buat,
Maka para jemaah sekalian, kita simpulkan perbincangan kita ini dengan apa? Allahu Akbar. Apabila seorang itu betul-betul bergantung dengan Allah. Jadi kita nampak kesan orang yang bergantung dengan Allah Ta'ala ni, kita nampak iaitulah hati dia tu tawajuh kepada Allah. Hati dia tu ingat kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Bila hati ingat, mulut akan ingat. Tadi soalan saya yang tidak dijawab-jawab oleh kita semua. Kenapa kita tak zikir banyak? Kenapa kita tak boleh memperbanyakkan ingatan kita kepada Allah? Sebab puncanya kita punya generator. Hati ni ibarat generator yang memancarkan cahaya-cahaya kepada anggota itu lemah. Tak cukup cahaya. Macam kita hari ni lah, tak cukup oksigen, pernafasan, sehingga ditidurkan oleh doktor. Demikian juga, bila hati tak cukup oksigen, dia tak akan hantar ke otak, dia tak akan hantar ke anggota yang lain, menyebabkan kelu lidah kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Itulah punca yang paling besar. Kalau tuan-tuan nak jawab, jawablah. Kan? Nak jawab, oh saya sibuk Ustaz. Ustaz boleh cakap macam tu. Ustaz tak ada kerja. Pak Haji tak ada kerja. Pak Lebay tak ada kerja. Kami ni sibuk, busy siang dan malam. Kita kata busy ke tak busy, zikir kepada Allah Ta'ala dengan mulut tak ada halangan. Awak duduk di pejabat ke sambil susun file, boleh je. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ambil barang-barang. Kita pergi menoreh. Orang pergi menoreh senang, tak payah pakai tasbih. Dia tahu dah dalam kebun dia ni 2 ekar ni berapa ratus batang pokok. Nah, jadi sekali kita setiap batang, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pergi batang yang kedua. Jadi kalau kita rasa pokok kita ni ada 300 batang, 300 pokok, bermakna kita sudah 300 kali Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak banyak, kita lipat sekali lagi. Yang penting bagi kitanya, biar ada bilangan, biar ada angka, biar ada kita punya matlamat, barulah kita rasa hati kita hidup. Kenapa hati kita hidup? Dengan sebab bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila hati bergantung dengan Allah, ketika itu anggota kita, kepahaman kita, dia punya signal-signal yang ada ni akan hantar dia punya isyarat. Mulut akan berzikir, tangan pun akan bertasbih, hati akan semua otak kita akan berfikir. Maka ketika itulah kita mencari di antara fikir dan zikir menjadi budaya dalam hidup kita. Maka itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia, membahagiakan kita di akhirat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita di bawah tajuk tajuk kita ni, la ghina lil abdi anillah. Seorang makhluk tidak akan terlepas, tidak akan rasa kaya daripada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita gantungkan hati kita dengan Allah. Kita gantungkan hati kita dengan iftiqar kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Kita tunjukkan semua anggota kita tunduk pada Allah. Bermula dengan zikir, bermula dengan fikir, bermula dengan segala perbuatan. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Sekian aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.